Hello, Assalamualaikum semua. So, hari ini kita akan belajar tentang entropy and second law of thermodynamic ataupun hukum termodinamik yang kedua. Dalam hukum termodinamik kedua ini, komponen utamanya adalah entropy. Untuk start, saya akan revise balik kepada dua formula utama yang kita belajar waktu hukum termodinamik pertama, iaitu PV equal to nRT. P adalah pressure, V adalah volume, N adalah mole, R adalah gas constant dan T adalah temperature. Okay, so ingat lagi tak formula ni? This is ideal gas law equation. Dan dalam hukum thermodinamik yang pertama juga, kita belajar satu formula iaitu du equal to dq plus dw. Korang ni dah balik rumah lama ingat ke tidak? U adalah internal energy. Internal energy equal to Q adalah heat plus dengan work. Alright, very good. Okay, so that's mean kat sini internal energy adalah hasil tambah heat plus work. Kita tahu bahawa heat adalah non-organized form of energy dan work adalah organized form of energy. Okay, alright. So, du equal to dq plus dw ni adalah mentera kita masa hukum termodinamik yang pertama. Okay, so perubahan nilai q dq, kalau heat berkurang akan jadi negatif dq, dan kalau work berkurang dia akan jadi negatif dw. Alright, so now let's say kita ada satu sistem container. Alright, so kita ada piston. Okay, so dalam container tu kita letakkan satu gas dengan certain volume. Alright, dan okay, piston tu kita boleh up and down untuk kita tingkatkan atau rendahkan volume dia. So kita akan ada satu pressure yang akan menekan ataupun menarik piston tersebut, dan piston tu boleh bergerak atas ataupun bawah depend kepada L ataupun length dl. So now kita tahu bahawa pressure sama dengan force per area. Okay, so now berapa force yang kita letakkan untuk tekan ataupun tarik piston tu? F sama dengan pressure yang kita bagi diharapkan dengan area of that piston. Okay, alright. So now kita tahu juga dalam hukum termodinamik pertama, dw sama dengan apa? Dw sama dengan F dl, iaitu work sama dengan force diharapkan dengan length, perubahan length. Okay, so bila kita gabungkan dua formula ni, dw sama dengan PADL. Okay, so what is ADL? A itu adalah area, maknanya area of kita punya piston tu darabkan dengan DL. A darabkan dengan DL maksudnya volume, so is equal to dw sama dengan P dV. Maknanya volume sama ada dia berkurang ataupun bertambah, compress ataupun expand. Alright, so now formula kita ada dw sama dengan P dV, dan kalau dikompres, so dw sama dengan negatif P dV. Tanda negatif dekat formula ni maksudnya volume akan decrease apabila work itu kita increase. Dan jika tak ada change in volume, so maknanya takkan ada change in work yang dilakukan. Okay, so now bila kita rumus dw sama dengan negatif P dV, kita boleh gabungkan dengan formula hukum termodinamik pertama, iaitu du sama dengan dq, dan gantikan dw dengan negatif P dV. So formula kita sekarang adalah du sama dengan dq tolak P dV. Okay, so now dekat sini kita boleh tulis bahawa U yang dekat sini adalah function of temperature dan juga volume. Alright, so you might wonder kenapa pressure bukan jadi dia punya variable. So pressure bukan variable sebabnya kalau kita tengok dalam ideal gas law, pressure akan bergantung kepada volume dan juga variable temperature. Okay, so now, let's say kita tulis du, kita tulis full equation. So, du sama dengan del u over del t. Okay, dalam kurungan pada constant volume darabkan dengan dt, tambahkan dengan del u overkan dengan del v
pada constant T darabkan dengan dt. Ingat lagi ke, darabkan dengan dv. Ingat lagi ke, ini adalah cara macam mana kita tulis full equation. Alright. So yang mana dia melibatkan bila ada satu variable, pada internal energy ada dua variable yang akan berubah. So kita akan tengok one by one. Kita akan tengok perubahan U disebabkan oleh T dan kita constantkan V dan sebaliknya. Okay. Okay, dan let's say kalau dalam keadaan kita katakan dV ataupun change in volume dia adalah kosong, maka persamaan itu akan hilang dekat bahagian del U over del V. So, constant V. Okay, pada keadaan constant V, dW akan kosong sebab dW kita sama dengan berapa tadi? Negatif P dV. So, dV kosong, dW akan jadi sama dengan kosong. Alright. Now, du kita pula. So, du kita adalah sama dengan dq tambah dw. So, apabila dw kosong, maknanya pada constant v, du akan sama dengan dq. Okay. So, dan du juga sama dengan del u over del t pada constant v dt. Alright. So, ni bila kita gabungkan dua equation tu. Alright, dan del U over del T pada constant V hari tu kita dah belajar dalam hukum termodinamik pertama adalah sama dengan CV. Ingat lagi, CV du sama dengan CV dt. So, del U over del T sama dengan CV. So, kita boleh tulis balik formula du sama dengan dq sama dengan CV dt. Alright. Okay, so ni kita banyak remind lah kita banyak revise balik hukum yang termodinamik pertama, entalpi, sebelum saya masuk nanti kepada entropi. Alright, now kita ada lagi satu formula yang kita namakan sebagai entalpi ataupun H. H sama dengan apa kelas? So, H sama dengan U plus PV. You still remember? Kita belajar dulu Hey U pervert. Okay, H sama dengan U plus PV. So, H ini adalah satu parameter yang mana bergantung kepada variable temperature dan juga variable pressure. So, kalau kita tulis full equation dia, du sama dengan, kita tahu bahawa du sama dengan dq plus dw dan sama dengan dq tolak pdv. Ini persamaan du yang kita dah ada sebelum ni. Okay. Alright. So, now du tambah p dv sama dengan dq. Okey, dan bila kita jadikan dia differentiation, so masukkan di dalam kurungan du tambah pv sama dengan dq. Okey, so apa yang kita nak buat dengan benda ni sekarang? Okey, so apa yang kita nak buat dengan benda ni sekarang adalah u tambah pv ni apa? Okey, so u tambah pv ni adalah sama dengan h, betul tak? Okay, so maknanya dekat sini kita dapat dh sama dengan dq. Alright, okay. So, now H untuk variable temperature dengan pressure. Okay, so bila kita tulis full equation untuk dH sama dengan del H over del T dalam kurungan constant pressure darabkan dengan dt tambahkan dengan del H over del P pada constant temperature darabkan dengan dP. Okay, so kalau siapa yang tak ingat macam mana nak tulis full equation ni, refer balik nota yang pertama. Okay, dan sama dengan dQ. Alright, so apa yang kita nak buat kat sini? Let's say kalau katakan kita dalam keadaan condition constant pressure. So, bila constant pressure dP equal to 0. Bila dP equal to 0, apa yang akan jadi? Formula del H over del P pada constant T kita akan hilang dalam kita punya keseluruhan formula dH. So, formula kita jadi dH sama dengan del H over del T pada constant P dt. Dan sama dengan apa? Sama dengan dQ. Okay, so del H over del T tadi sama dengan apa? Sama dengan CP. Pernah ingat lagi tak? So, CP sama dengan dH sama dengan CP dt. So, CP sama dengan del H over del T dalam hukum termodinamik pertama. So, del H over del T pada constant P sekarang sama dengan CP. So, formula kita jadi sekarang ni dQP. dQP maksudnya dQ pada constant pressure sama dengan CP dt. Okay. Dan sama dengan dH. Okay, alright. So, ini adalah formula yang kita dah revise dulu masa hukum termodinamik yang pertama. So, CP sama dengan del H over del T pada constant pressure.
Dan CV sama dengan del U overkan dengan del T pada constant volume. Okey, so ini adalah formula untuk CP dan juga formula untuk CV. Dan H sama dengan U tambah PV. Okey, so H sama dengan internal energy, kita tambahkan dengan pressure dan volume. Okay, now sekali lagi kita boleh guna partial differential dengan bahagikan semua formula H sama dengan U tambah PV dengan bahagikan dengan del T. So, del H bahagi del T pada constant P sama dengan del U bahagi del T pada constant P tambah dengan PV, del PV bahagikan dengan del T pada constant P. Okay. Alright. So, del PV bahagi del T pada constant P ini kita boleh simplifykan dia sebagai P del V over del T pada constant P. Alright. So now kita tahu bahawa PV sama dengan nRT. Okay, so dan PV sama dengan nRT ni kalau kita differentiatekan dia, kita letakkan dia D ataupun del, so kita boleh jadikan dia dV bahagi dP sama dengan nR per P. Okay. Alright. So, macam mana kita dapatkan dV per dt sama dengan R per P ni? Kita dah belajar dulu dalam first law of thermodynamics, yang mana kita letakkan dPV sama dengan dnRT. Okay, ni kita pindah-pindahkan. Alright, so now P dV over dt adalah sama dengan R kat atas ni. Okay, P dV over dt sama dengan R. So, now del H over del T pada constant P sama dengan sama dengan CP. Alright. Dan P dV over dt sama dengan R. So, persamaan atas kita tadi tu dah jadi CP sama dengan del U over del T pada constant P. Alright. So, del U over del T pada constant P ni adalah term apa? Dia bukannya heat capacity at constant volume. Sebab heat capacity at constant volume adalah sama dengan del U over del T pada constant V. Dan tambahkan dengan R. Okay. Alright, so now del U over del T pada constant P. Okay, so dia bukannya CV, ramai yang confused. Dia bukannya CV sebab CV mesti del U over del T pada constant V. Alright, now apa yang kita nak buat dengan del U over del T pada constant P ni? Okay, so apa yang kita boleh buat adalah kita akan pakai chain rule. Okay, so del U over del T pada constant V sama dengan del U overkan dengan del T pada constant V tambahkan dengan del U over del V pada constant T tambahkan dengan del V overkan dengan del T pada constant P. Okay, alright, so this is the chain rule. So, daripada sini kita boleh simplifykan persamaan ni. Kita tahu bahawa dalam kes kita ni temperature adalah constant. So, bila temperature constant, takkan ada perubahan energi. So, perubahan energi akan jadi kosong. So, perubahan energi kat sini maksudnya adalah del U, iaitu internal energy tu adalah kosong. Alright. Okay, so now apabila kita kata del U ataupun internal energy sama dengan kosong, so that means kita boleh hapuskan semua di bahagian kanan ni, so jadi kosong. So now persamaan kita jadi del U over del T pada constant P tambahkan dengan del U over del T pada constant V. Okay, alright, dan del U over del T pada constant V ni adalah sama dengan apa tadi? Sama dengan CV. Okay, alright. So, kita ambil balik persamaan ke atas tu. So, CP sama dengan CV tambahkan dengan apa? Tambahkan dengan R. Itulah kita dapat persamaan kita, iaitu CP tolak CV sama dengan NR yang kita belajar dalam hukum termodinamik yang pertama tu. Okay. Alright. Now, kita ada DU sama dengan DQ tambah DW. Alright. So, lepas tu sama juga dengan DQ tolak P dV. Okay. Nak buih lah kan mulut kita cakap pasal benda yang sama. Alright. So, dan DU juga sama dengan CV dt. Alright. So, ni adalah persamaan yang macam kita kena boleh relatekan je. Okay. DU sama DQ tambah DW. DU sama dengan DQ tolak P dV. Dan DU juga sama dengan CV dt.
Alright, so let's say dalam keadaan adiabatik. Okay, so now kita tengok pada satu keadaan yang kita panggil sebagai adiabatik. Adiabatik adalah satu keadaan yang mana tidak akan ada heat yang masuk dan tidak akan ada heat yang akan keluar, which is the amount of heat will be constant throughout the temperature, yang mana throughout the experiment ataupun proses yang mana kita lakukan dalam satu bekas yang merupakan insulator. So dQ will be equal to 0. Maksudnya perubahan heat akan sama dengan kosong. Alright, so kita lagi satu term juga kita panggil sebagai isothermal. Isothermal adalah satu proses yang berlaku pada keadaan constant temperature. Alright, kita tahu daripada hukum ideal gas iaitu PV sama dengan nRT. Okay, alright, so now next ini adalah hukum untuk ideal gas law. So kita tahu bahawa bila kita pindahkan, so P pressure sama dengan nRT per V. Okay, so P sama dengan nRT per V. Now saya akan replacekan P ni dalam formula asal dekat atas tu. So persamaan kita jadi du sama dengan dQ. So dalam keadaan kita sekarang dia adalah keadaan adiabatik. So dQ sama dengan kosong. So negatif P dV itu P kita replacekan dengan nRT per V darabkan dengan dV. Okay, dan sama dengan CV dt. Alright, so dah berbuih dah kan kita tengok formula ni. So du sama dengan negatif nRT per V dV dan sama dengan CV dt. Now CV dt kita pindahkan. So T di sebelah kiri kita pindahkan pergi ke kanan dalam kumpulan yang sama. So CV dt per T dan di sebelah kanan tinggal negatif nR dV per V. So now di kiri dan kanan kita ada dt per T dan dV per V. Apa yang kita boleh buat untuk simplifykan equation ni? So apa yang kita boleh buat adalah kita integratekan both side. Okay, so integratekan di sebelah kiri. So CV dt per T kita integratekan from T1 to T2. Okay, dan di sebelah kanan negatif nR. So dV, N tu hilang, kita assume dia sebagai 1 mol. Okay, so dV per V. So dV per V itu kita integratekan from V1 to V2. Okay, so ni adalah basic matematik punya knowledge. So integratekan dt per T, kita akan dapat CV long, okay, T2 over T1 dan sama dengan negatif R ln V2 over V1. Okay, alright, so now daripada sini apa yang kita nak buat untuk step yang seterusnya? Okay, so daripada kita punya basic punya matematik, so negative ln V2 over V1 actually sama dengan positive ln V1 over V2. Kalau korang tak faham, ini korang pergi tengok, tanya lecturer matematik lah. So bila kita terbalikkan V1 V2 dia akan jadi positif. So now bila kita terbalikkan, so kita jadi CV ln T2 per T1 sama dengan R ln V1 per V2. Kenapa kita terbalikkan tu? Sebab kita nak dia positif je, mudah kita nak handle. Alright, now so dekat sini CV kat depan ni kan sama dengan kuasa kan, kalau dalam log ataupun ln. So kita boleh jadi ln T2 over T1 kuasakan dengan CV, dan di sebelah kanan pun sama ln V1 over V2 sama dengan kuasakan dengan R. Okay, so daripada sini kita boleh simplify kan lah, pindah-pindah ke kiri kanan. Okay, so ln dengan ln ni kita boleh pindahkan ke sebelah. Okay, so bila kita pindah-pindahkan, kita hilangkan ln. So dia jadilah T2 over T1 sama dengan V1 over V2 kuasa R per CV. Okay, alright, so R dengan CV ni kita pindahkan based on mathematics punya equation lah. Okay, so ini adalah next formula yang kita ada. Alright, so relatekan temperature, volume dan juga heat capacity at constant volume. So now kita juga tahu tadi bahawa CP sama dengan CV tambah R. And then now R sama dengan CP tolak CV. Okay, alright, so R bahagikan dengan CV.
Okey, kalau kita nak tengok yang atas tu tadi kan, formula kita tadi R bahagi CV. So, R bahagi CV sama dengan CP tolak CV bahagi CV. So, R bahagi CV sama dengan CP per CV tolak 1. Alright. And then CP per CV ini adalah satu term yang kita dah belajar. Ini semua kita revise Kita revise yang pertama. Saya nak ingatkan kamu balik sebab kamu dah lama tinggal. So, CP bahagi CV kita panggil sebagai gamma. Alright, so dan R bahagi CV tadi sama dengan gamma tolak 1. Okay. So, formula dia kita boleh tuliskan balik. T2 bahagikan dengan T1. Temperature 2 bahagi temperature 1 sama dengan V1 per V2 kuasa gamma tolak 1. Alright, so apa yang saya sedang tunjukkan sekarang ni adalah macam mana nak dapatkan perkaitan antara temperature, volume, pressure pada keadaan adiabatik. Okey, tadi kita dah tengok perkaitan V dengan T. Now kita nak kaitkan dengan yang lain pula. So kita tahu bahawa PV sama dengan nRT. So T sama dengan PV per R. So T sama dengan PV per R. So daripada persamaan kita yang asal tadi, kita tahu bahawa T2 per T1 sama dengan V1 per V2 kuasa gamma tolak 1. So V1 per V2 kuasa gamma tolak 1 sama dengan T2 per T1. So T sama dengan apa tadi? Sama dengan P2 V2 per R. Okey, bahagikan dengan T1 tadi kan. So T1 sama dengan P1 V1 per R. So R bahagi dengan R kita boleh cancelkan. Okey. So now V2 dengan V1 ni kita boleh cancelkan dengan yang di sebelah kiri. Sebab sebelah kiri adalah V1 per V2 kuasa gamma tolak 1. So V1 per V2 kuasa gamma tolak 1 sama dengan actually V1 per V2 kuasa gamma bahagikan dengan V1 per V2 kuasa 1. So V1 per V2 kuasa 1 tu darabkan dengan di sebelah kanan. So kita akan cancelkan dengan V2 dengan V1. So tinggallah V1 per V2 kuasa gamma sama dengan P2 per P1. Alright, so daripada sini kita boleh pindah-pindahkan. So kita dapat bahawa P1 V1 kuasa gamma sama dengan P2 V2 kuasa gamma. So kita dapatlah satu lagi formula iaitu PV kuasa gamma, which is sama dengan constant. Alright. Okay, next kita tengok balik. Tadi formula kita du sama dengan dq tambah dw. Persoalannya di sini, adakah boleh kita ambilkan heat, okay, dan kita convertkan kepada work efficiently secara 100%. Alright, so kita nak tengok sekarang adakah heat kita boleh convert into work secara 100%. Inilah benda yang di-explainkan oleh Carnot. Okay, so let's say kita ada satu kawasan ataupun reservoir ataupun tempat yang mana kita panggil sebagai temperature dia sebagai T1, iaitu kawasan hot. Okay, so daripada T1 dia boleh releasekan heat, iaitu kita tuliskan sebagai Q1. So bila kita releasekan heat kepada satu tempat yang kita panggil sebagai engine, dan kemudian engine itu menghasilkan work. Alright. So persoalannya di sini adakah semua heat yang dikeluarkan itu Q1 itu digunakan untuk menghasilkan kerja secara 100% ataupun 100% semua heat tu, adakah ia akan digunakan untuk menghasilkan kerja? So persoalannya adalah, jawapannya adalah tidak. Okay, so let's say kita tengok satu case, iaitu macam mana kita nak tengok ni, yang mana adalah kita satu kawasan hot. Okey, dengan temperature T1 kita riliskan heat Q1 kepada engine. Engine itu akan kemudiannya menghasilkan satu kerja, dan energi ataupun heat yang tidak digunakan itu akan diriliskan ke bahagian bawah, iaitu Q2. Dan ada satu kawasan yang cool ataupun sejuk yang kita panggil sebagai T2. Alright, so maknanya dekat sini heat diriliskan oleh kawasan hot Q1, kemudian digunakan oleh enjin menghasilkan kerja, yang mana tak guna tu dia akan release kembali sebagai Q2 kepada kawasan yang lebih rendah temperaturenya, iaitu T2. So dekat sini work sama dengan apa? Work sama dengan Q1 yang masuk tolakkan dengan Q2 yang keluar. So itu adalah nilai work kita yang akan terhasil. Alright, so kita ada satu formula iaitu W sama dengan Q1 tolak Q2. Okay, dan efficiency sama dengan apa yang keluar out bahagi dengan in. Okay, dan out ni apa benda? Out ni adalah benda yang terhasil, iaitu work. Dan in ni adalah input dia, iaitu Q1, iaitu
hasil yang diberikan dan menghasilkan work. Alright. So macam yang kita dah tengok dalam formula tadi, W sama dengan Q1 over Q2. So Q1 over tolak dengan Q2 bahagikan dengan Q1. Okay. So jadilah sama dengan 1 tolak Q2 bahagi Q1. Dan kalau kita tengok, nilai Q1 akan lebih besar daripada Q2. Betul tak? Sebab Q2 adalah heat yang tinggal selepas work dihasilkan. So maknanya sini Q2 adalah kecil berbanding Q1. Kita akan dapat Q2 bahagi Q1 ni adalah nilai fraction. Bila kita dapat nilai fraction, maksudnya dekat sini adalah 1 tolak fraction. Dan kita akan dapat darabkan dengan 100, dia mesti akan kurang daripada 100%. Maksudnya kat sini efficiency engine kita akan mendapat hasil kurang daripada 100% sebab akan ada fraction yang akan keluar. Okey. Dan ini adalah point utama yang mana Carnot discover dalam kes ini. Dan daripada sini, Carnot discover ataupun develop satu term yang kita panggil sebagai Carnot engine ataupun Carnot cycle. Basically, it involve taking a gas dalam satu sistem piston macam yang kita ada sebelum ni. Okey, piston yang boleh naik atas dan turun, maknanya compress ataupun expand. Okey, dan kita boleh lakukan perubahan dalam sistem ini sama ada secara adiabatic, which is tak ada heat in ataupun heat out, ataupun secara isothermal, which is constant temperature. So, andai kata kita nak melakukan perubahan secara adiabatic yang mana tak ada heat in ataupun heat out, maknanya kat sini kita perlu melakukan kerja. Sama ada kerja itu press, iaitu compress, ataupun kerja itu secara untuk expand. Maknanya kita melakukan kerja untuk compress ataupun kerja untuk expand the system. Sebab kalau kita tak lakukan kerja, maknanya takkan ada perubahan yang boleh berlaku dalam sistem adiabatic tersebut. Okay, now kalau kita nak lakukan perubahan kepada gas secara isothermal, apa yang perlu kita lakukan adalah kita akan supply heat candle. So apabila heat disupplykan, apa yang akan terjadi adalah heat yang masuk itu akan menyebabkan gas itu expand. Okay, bila gas itu expand, apa yang akan berlaku adalah work itu dilakukan. Okay, work itu dilakukan untuk oleh gas tadi untuk expandkan the system. Dan bila gas itu expand, maknanya kat sini temperature tu akan maintain sebagai constant. Okey. Tapi korang mesti terfikirkan, kita baru tahu tadi dalam Carnot tu bahawa tak semua heat boleh convert into work. Okey. Dan jawapannya adalah kita tak boleh nak lakukan perubahan ni seperti perubahan dalam engine seperti yang Carnot tadi. So, daripada sini kita boleh dapat one-off change apabila gas itu expand. Tapi kita takkan boleh buat ataupun ulang proses ni lagi. Maksudnya bila dah expand, kita bagi heat dia expand, benda ni takkan boleh berulang unless kita keluarkan balik heat tadi and then baru kita boleh repeat the process. So proses yang berlaku ni kita boleh lakarkan dalam bentuk graf, iaitu graf PV. Okey, so proses dalam kes ini boleh berlaku sama ada secara isothermal ataupun secara adiabatic dan sama ada compression ataupun expansion. So let's say kita ada first proses kita adalah kita ada pressure dan juga volume pada titik hitam ini. Dan let's say kita expandkan gas tersebut secara isothermal. So that means pressure akan berubah, volume akan berubah at certain temperature. Okay. Dan kita lakukan hal ini dengan cara kita supplykan some amount of heat, and heat ini akan expandkan gas kita itu. So maka temperature dengan pressure dia akan berubah. Kita nampak volume berubah daripada asal kiri pergi ke bahagian kanan. Okay, and then next process again kita akan expandkan gas. Tapi kali ni kita akan expandkan gas ini secara adiabatic. Okey, nak expandkan secara adiabatic maksudnya apa? Maksudnya kita kena pegang piston itu dan kita tarikkan ke atas supaya gas itu akan expand. Dan bila berlaku expansion tu, of course akan ada temperature baru yang akan terhasil. Alright. So dalam step yang kedua ni kita tak ada supply heat tapi berlaku perubahan temperature. And now kita berada pada temperature T2. Then next step adalah compression. Alright. So now proses compression ini akan berlaku secara isothermal pada temperature baru iaitu temperature T2.
Kita nak compress pada isothermal dengan cara kita release heat, iaitu Q2. So, bila kita releasekan heat, apa yang akan berlaku adalah proses compression. So, dan bila kita release heat, temperature akan berubah dan dia akan dikompreskan, iaitu kita panggil sebagai proses step yang keempat, iaitu proses adiabatik daripada temperature T2 kembali kepada T1 selepas kita releasekan heat tersebut. So, itulah kitaran proses yang akan berlaku dalam Carnot cycle. So, Carnot cycle akan bermula dengan isothermal expansion, and then selepas tu kita akan ada adiabatic expansion and then isothermal compression, and then adiabatic compression back to the titik yang asal, iaitu temperature yang asal. So kalau kita label dia sebagai A, B, C, D, korang akan perasan dekat sini yang the only stage yang mana akan ada heat in dengan heat out adalah pada A to B dan juga C to D, yang mana A to B pada isothermal ini ada heat in, dan juga pada C to D iaitu heat out. Dan pada BC dengan AD takkan ada heat in and heat out sebab dia adalah proses adiabatic. Korang akan notice juga bila heat in, volume akan increase. Okay, dan bila heat out, volume akan decrease. Maknanya bila tak ada heat tu, dia akan compress lah, decrease. Okay, so this is an engine yang mana korang boleh keep going around. Korang akan keep going around. So you will be putting some work in, and then there will be some work out, and then you will be put some heat in, and there will be some heat out, and this cycle will continue. Okay, so terima kasih kerana stay tune selama 30 minit. Good job untuk first video yang korang berjaya tonton. Alright, so itu adalah revision untuk first law of thermodynamics yang penting sebelum kita masuk dalam second law. Dan saya dah masuk sikit untuk introduction of second law of thermodynamics, iaitu Carnot cycle ataupun Carnot engine. So saya berhenti dekat sini dan kemudian selepas ni saya akan masuk detail on energy dan juga heat dalam Carnot cycle, dan kemudian kita akan masuk terus kepada entropy. InsyaAllah in the next video kita akan complete second law of thermodynamics kita. Alright, thank you. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.